Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cerita tentang langkah Dubai kecoh di dalam media sosial semenjak Christmas baru ni. Ada yang kata langkah Dubai ni memang wujud. Ada yang menafikan dan berkata ini hanya propaganda pembangkang. Ada yang kata langkah Dubai pada hakikatnya, in principle, sudah pun berjaya dan hanya menunggu pengumuman sahaja. Ada juga yang kata langkah Dubai ini akan selesai dalam bulan ini juga, sebelum Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang baru dilantik. Apa yang sebenar berlaku? Cerita langkah Dubai ni. Langkah Dubai ni wujud. Dan ia telah dirancang beberapa bulan dulu. Dan dilancarkan 5 minggu dulu, awal bulan Disember, apabila Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pergi ke Dubai. Beberapa ahli parlimen, saya tak akan sebut nama, tapi termasuk juga bekas Perdana Menteri di dalam grup tersebut, telah pergi ke Dubai dan telah menghadap Agong dan telah sembah kepada Seri Paduka Baginda bahawasanya mereka sudah memperolehi majoriti dan Anwar Ibrahim sudah hilang majoriti di dalam parlimen. Tapi langkah Dubai ni masih work in progress, iaitu belum boleh diumum lagi oleh kerana beberapa faktor, beberapa isu yang masih belum diselesaikan lagi. Kalau mengikut rancangan langkah Dubai ni, beberapa ahli parlimen dari UMNO dan juga Sabah dan Sarawak akan tarik sokongan dari Anwar Ibrahim. Dan satu kerajaan baru akan ditubuhkan yang akan memperolehi majoriti di dalam parlimen. Isu dia, siapa akan jadi Perdana Menteri di dalam kerajaan baru tersebut? Muhyiddin Yassin tak mau. Tok Guru Abdul Hadi Awang juga tak mau. Hamzah Zainuddin, Hishamuddin Hussein dan juga Azmin Ali tidak dapat sokongan sebulat suara. Yang mendapat sokongan sebulat suara dari semua, baik UMNO, Bersatu dan PAS, ialah Muhammad Hassan ataupun Tok Mat. Dia menjadi calon yang mendapat unanimous support, sokongan sebulat suara. Nama Tok Mat telah disembah kepada tuanku dan tuanku telah setuju bahawasanya Tok Mat akan ambil alih sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-11. Tetapi masalah dia, UMNO ataupun ahli parlimen UMNO masih teragak-agak. They are still hesitating kerana mereka tidak confident yang sokongan majoriti boleh diperolehi dari Sabah dan Sarawak. Ini kerana mula-mula Anwar Ibrahim tak sedar. Anwar Ibrahim tak tahu tentang langkah Dubai tadi. Tetapi Abang Jo dari Sarawak telah pecah rahsia, telah beritahu Anwar bahawasanya awak akan digulingkan tidak lama lagi oleh kerana ada langkah Dubai dan langkah Dubai ini sudah mendapat perkenan dari Seri Paduka Baginda dan juga mendapat sokongan dari majoriti ahli parlimen dari UMNO, Bersatu, PAS dan Sabah dan Sarawak. Bermaknanya in principle Anwar sudah hilang majoriti. Cuma belum diumum, belum disahkan melalui satu titah ataupun pengumuman dari Istana Negara bahawasanya
satu grup ahli parlimen yang mempunyai majoriti, sokongan majoriti telah pun menghadap tuanku dan telah pun maklum kepada tuanku bahawasanya they have the numbers. Mereka sudah memperolehi majoriti untuk bentuk kerajaan baru. Masalah dia, UMNO. Dan UMNO kurang confident. Ahli parlimen UMNO kurang confident. Dan mereka teragak-agak hesitating. Dan ini oleh kerana this hesitation, mungkin langkah Dubai ni boleh gagal. Sebab Anwar Ibrahim sudah tahu, Abang Jo sudah beritahu yang langkah Dubai ni is real dan boleh berjaya sekira Anwar tidak berawas. Maka Anwar sekarang taking boleh dikatakan preemptive action. Preemptive action tu dari segi mencantas ataupun pancung mereka yang dianggap kritikal ataupun penting bagi kejayaan langkah Dubai tersebut. Oleh kerana itu, Anwar telah arah SPRM cepat-cepat ambil tindakan terhadap Daim dan Mahathir. Dan juga ambil tindakan juga terhadap Tok Mat. Dia akan Anwar akan bangkitkan balik isu money laundering dan juga guna isu LCS terhadap Tok Mat. Dan juga tindakan terhadap Muhyiddin dan Ismail Sabri Yaakob juga. Ini kes 700 juta. Dikatakan 700 juta semasa Ismail Sabri Yaakob Perdana Menteri dan sebelum tu Muhyiddin Yassin Perdana Menteri. Oleh kerana kes yang awal tadi itu, kes 300 juta telah ditendang keluar dari mahkamah, jadi mereka terpaksa cari kes baru terhadap Muhyiddin dan mereka akan kenakan Muhyiddin dan Ismail Sabri sekaligus, kedua-dua. So Anwar is going after all these leaders, pemimpin-pemimpin yang kritikal bagi kejayaan langkah Dubai tadi. Dan kalau UMNO ni masih teragak-agak, masih hesitate, kemungkinan Anwar ni boleh sabotage langkah Dubai, menggagalkannya dengan mengambil tindakan terhadap semua pemimpin-pemimpin yang terlibat di dalam konspirasi tersebut. Langkah Dubai ni tercetus beberapa bulan dulu sebelum Disember oleh kerana ada kekecohan ataupun ada krisis di dalam PKR dan UMNO kedua-dua. Jadi mereka terpaksa menjatuhkan Anwar, menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan sebelum tindakan mereka berjaya. Dua perkara yang mereka nak buat sekarang ni. Jadi kalau sekira UMNO ni tak berjaga dan tindakan ni berjaya, UMNO akan habis. Satu ialah ada pergerakan untuk menjatuhkan Rafizi Ramli. Sebab Rafizi Ramli ni nak ambil alih sebagai Presiden PKR. Dan Rafizi ni dikata dapat sokongan orang muda. Jadi Rafizi ni kena dipancung, dimatikan. Dan orang yang ditugaskan untuk matikan Rafizi Ramli ialah Samsul Iskandar. Samsul Iskandar ni boleh dikatakan orang kanan Anwar Ibrahim. Tugas Samsul ni ialah untuk pancung Rafizi supaya dia gagal dalam pertandingan nak rampas jawatan Presiden PKR. Dan biar orang lain dianggap sebagai proksi Anwar akan menjadi Presiden PKR. So itu satu. So kekecohan ni ataupun peperangan dalaman PKR ni akan meletup tidak lama lagi. Apabila mereka habiskan Rafizi Ramli, matikan Rafizi Ramli supaya Rafizi ni tidak lagi menjadi ancaman atau threat kepada Anwar dalam usaha Rafizi nak ambil alih sebagai Presiden PKR. Yang kedua ialah UMNO. Ahmad Zaid Hamidi ni berusaha
untuk nak bawa Anwar masuk UMNO supaya Anwar boleh ambil alih sebagai Presiden UMNO. Ini rancangan mereka. Kontrol PKR dengan proksi Anwar, bermaknanya Rafizi perlu dipancung dan Anwar ambil alih sebagai Presiden UMNO dengan bantuan Ahmad Zahid Hamidi. Kalau Ahmad Zahid Hamidi boleh meyakinkan ahli UMNO dan pemimpin UMNO untuk menyokong DAP dan untuk menyokong pelantikan Anwar sebagai Perdana Menteri. 2. Terima DAP sebagai partner, terima Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. 2. Dan Ahmad Zahid Hamidi berjaya mendapat sokongan ahli UMNO, pemimpin UMNO, ahli parlimen UMNO juga, bermaknanya Ahmad Zahid boleh mendapat sokongan UMNO, meyakinkan ahli UMNO, pemimpin UMNO bahawasanya mereka perlu terima Anwar sebagai Presiden UMNO. That's the next move. Kontrol PKR through Anwar's proxy, kontrol UMNO dengan Anwar ambil alih sebagai Presiden UMNO. Mungkin orang kata mustahil. Kalau Ahmad Zahid Hamidi boleh meyakinkan ahli UMNO terima Anwar sebagai Perdana Menteri dan terima DAP sebagai partner, meyakinkan orang UMNO terima Anwar sebagai Presiden UMNO tidak mustahil. Lagi sedang. Dan Anwar perlu mengambil alih sebagai Presiden UMNO sebab PKR tak boleh dapat sokongan orang Melayu. Dan kalau PKR terus memegang kuasa melalui sokongan bukan Melayu, bermaknanya kedudukan PKR ni tidak solid. PKR has to get, or rather Anwar has to get Malay support. Dan Anwar tak boleh dapat Malay support melalui PKR. Anwar perlu dapat Malay support melalui UMNO. UMNO sekarang ni sudah tidak begitu tinggi Malay support. Maknanya, okey, PKR boleh dapat 11%, katalah 10%. Ataupun Pakatan Harapan boleh dapat 10% sokongan Melayu. UMNO boleh dapat 30% sokongan Melayu. Combine 40%. Tapi sekira Anwar ambil alih sebagai Presiden UMNO, mereka yakin sokongan Melayu boleh naik sampai 60%. Dan kalau itu berlaku, bermaknanya Anwar boleh memerintah, Anwar boleh menjadi Perdana Menteri dengan sokongan Melayu. Bukan sekarang dengan sokongan bukan Melayu. Oleh kerana sokongan Melayu tidak cukup. So it's very important for Pakatan Harapan ataupun Anwar Ibrahim untuk mendapat sokongan Melayu. Dan untuk ini berlaku, Anwar must come and take control of UMNO. Dan jangan lose control of PKR. Maknanya kalau Anwar pindah berhijrah ke UMNO, PKR ni di bawah tangan Rafizi Ramli akan jadi masalah. He has to control both parties. Dan ini memang yang dibincang dulu tahun 2004. Actually benda ni, rancangan 2004 apabila Anwar mula-mula bebas dari penjara. September 2004. Apabila Anwar dibebaskan dari penjara, masa tu Abdullah Badawi, Perdana Menteri, rancangan dia ialah Anwar akan pindah ke UMNO. Dan akhirnya, selepas Abdullah Badawi, Anwar ambil alih sebagai Presiden UMNO dan sebagai Perdana Menteri dari UMNO. Ini rancangan 2004. So, maknanya 20 tahun dululah. Sekarang 2024. So, the original plan 2004, Anwar dibebaskan dari penjara dan dibebaskan bukan melalui pengampunan, tapi melalui tindakan mahkamah. Bahawasanya mahkamah akan membebaskan Anwar dari sodomi 1, hukuman sodomi 1. So, apabila Anwar sudah dibebaskan, maknanya Anwar tidak bersalah, declare tidak bersalah oleh mahkamah, Anwar boleh masuk UMNO dan usaha ni
dibantu oleh Abdullah Badawi, tapi disekat oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan apabila Mahathir sedar rancangan Abdullah Badawi ialah untuk bawa Anwar balik ke UMNO, Mahathir berusaha untuk jatuhkan Badawi dan Najib ambil alih sebagai Perdana Menteri. And that's why maknanya Mahathir ni dia berusaha menjatuhkan Abdullah Badawi dan bagi Najib ambil alih, sebab Abdullah Badawi ni nak bawa Anwar balik ke UMNO, ambil alih Presiden UMNO dan Perdana Menteri. So this is old story, 20 tahun dulu punya rancangan. So sekarang ni under Ahmad Zahid Hamidi, oleh kerana Zahid Hamidi pun mungkin tak boleh lama sebagai Presiden UMNO, sebelum dia perlu pergi, dia bawa Anwar balik. Anwar will take over from Ahmad Zahid Hamidi. That is the plan. But Rafizi dah tahu rancangan ni. Rafizi nak sekarang ni bertindak nak menjatuhkan Anwar dan ambil alih sebagai Presiden PKR. Dan kalaulah berjaya, maknanya Rafizi Ramli ni boleh sekat usaha untuk PKR bekerja dengan UMNO. That's Rafizi's plan. So Syamsul Iskandar ditugaskan untuk menyekat Rafizi, menjatuhkan Rafizi. So kalau benda ni berterusan, ada delay lagi, UMNO ni masih hesitate, masih teragak. Dan sebelum langkah Kajang ni, langkah Dubai ni boleh diselesaikan, langkah Dubai akan gagal. Sebab Anwar akan pancung semua orang yang terlibat dan akan menentukan yang pemimpin-pemimpin UMNO, ahli parlimen UMNO tidak berani untuk teruskan. So this langkah Dubai is still work in progress. Dia the last step ni. The last step is pengumuman. Pengumuman dari grup yang sudah memperolehi majoriti. They have to announce now they have the majority dan pergi menghadap Seri Paduka Baginda Agong secara resmi. Perjumpaan dekat Dubai itu is off the record, unofficial meeting. Tak boleh dianggap sebagai perjumpaan resmi. Dia orang kena pergi ke Istana Negara, kena menghadap Tuanku Istana Negara, kena umum bahawasanya mereka sudah dapat majoriti, sokongan majoriti, dan Agong akan perkenan penubuhan kerajaan baru dengan pelantikan Perdana Menteri baru, iaitu Mat Hassan ataupun Tok Mat. That has to be the thing. So mungkin oleh kerana Abang Joe dia sudah bisik dengan Anwar bahawasanya ada langkah Dubai ataupun konspirasi menjatuhkan Anwar dan melantik Perdana Menteri baru, maka mungkin ahli parlimen UMNO ni sudah hesitate, sudah tak confident yang benda ni boleh berjaya. So we will see, because mereka yang terlibat confident benda ni akan berlaku dalam bulan Januari. Sebelum ujung bulan ni Anwar akan jatuh dan Perdana Menteri baru akan dilantik. Tapi nampaknya yang menjadi sekatan kepada perkara ini berjaya ialah ahli parlimen UMNO. Mereka masih tak putus lagi yang mereka akan sokong langkah Dubai dan akan join grup yang akan mengumumkan bahawasanya mereka sudah tarik sokongan dari kerajaan atau tarik sokongan dari Anwar Ibrahim, dan mereka akan angkat sumpah di depan Agong sebagai kerajaan baru dan Tok Mat sebagai Perdana Menteri baru. So benda ni there's a time limit and the clock is ticking. Sekira benda ni berterusan lagi 2-3 minggu, sebab benda ni sudah 5 minggu dah. Kalau berterusan lagi 2-3 minggu dan Anwar berjaya menggagalkan atau sabotage usaha langkah Dubai tadi, then it's not going to happen. And orang seperti pemimpin-pemimpin UMNO, pemimpin atau bekas pemimpin UMNO seperti Mahathir, Daim dan ramai lagi, termasuk juga Muhyiddin Yassin, Ismail Sabri, Yaakob and so on, Anwar akan bertindak terhadap mereka sebab Anwar tahu
mereka ni bahaya kepada Anwar, dan mereka perlu dipancung, dimatikan supaya Anwar ni boleh selamat dan tidak boleh dijatuhkan. So now we shall see. Tapi memang betul wujud. Langkah Dubai ni wujud. Yang dia kata ni is propaganda atau cerita. No. Dia dirancang beberapa bulan dulu. Dan 5 minggu dulu, awal Disember telah pun dilancar secara resmi. Cuma peringkat sekarang untuk mengumumkan bahawasanya sokongan terhadap Anwar telah ditarik dan mereka sokong pembentukan kerajaan baru dan pelantikan Perdana Menteri baru PM11 untuk mengganti Anwar. That's the last step. And that last step ni kalau tidak diselesai cepat dalam katalah 2-3 minggu lagi, kemungkinan tidak akan berjaya, tidak akan berlaku sebab Anwar tidak akan duduk and do nothing. Dia akan bertindak terhadap semua orang yang dianggap terlibat di dalam usaha nak menjatuhkan dia dan menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Assalamualaikum. Salam sejahtera.